Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam. Situkah? Betul. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'athahu Allahu ta'ala binubuwwatihi wa risalatih. Kita sambung lagi muzakarah kitab Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattani Tsummal Klantani rahimahullahu ta'ala, sehingga pada kata dianya di dalam khutbah kita dia, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Setelah mana dia puji Allah Ta'ala, maka diiringkan dengan selawat salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Jadi didahulukan puji Allah daripada selawat ni kerana haqqullah muqaddamu ala haqqil makhluqi. Hak Allah Ta'ala tu didahulukan daripada hak makhluk. Jadi Nabi SAW makhluk Allah, kekasih Allah, maka didahulukan puji Allah Ta'ala, sebut baik dengan Allah Ta'ala dulu, kemudian barulah minta Allah Ta'ala rahmat dan sejahtera di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat dalam kitab ni kerana ada bersabit dalam satu hadis dhaifnya, Nabi SAW sabda mafhumnya, barang siapa yang menulis nama aku di dalam kitab, jadi selama mana kekal nama aku di dalam kitab tersebut, maka malaikat tak berhenti radu minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala di atas si penulis tadi. Lebih kurang begitulah mafhumnya. Boleh. Jadi kerana itu musannif dia tulis selawat pada kitab. Itulah. Kalau gitu kata dia wassalatu wassalamu. Ini dia panggil khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan, yakni pada lafaznya khabar, cerita, tetapi pada maknanya ialah doa
Artinya wassalatu wassalamu ay Allahumma salli wa sallim. Gitu dah. Jadi pada lafaznya ialah khabar, cerita. Mana cerita? Dan bermula rahmat dan sejahtera. Gitu. Kesejahteraan dia cerita tu. Tapi sebenarnya makna yang dia kehendak ialah doa, minta doa. Maknanya wassalatu wassalamu ay Allahumma salli wa sallim. Ya Allah ya Tuhan, rahmatilah dan sejahterakanlah. Itu maksud gitulah. Siapa ala sayyidina Muhammadin, bermula rahmat dan kesejahteraan tu turun kedua-duanya, nazilani, dan tetaplah kedua-duanya, kainani, tetaplah kedua-duanya, turunlah kedua-duanya, ala sayyidina, di atas penghulu kita. Tu penghulu kita. Kita panggil Nabi SAW, panggil dengan sayyidina. Ini kerana faham daripada darjat kelebihan yang Allah Ta'ala sendiri kurnia kepada Nabi, dan Nabi sendiri cerita mimbabi tahaddus bin ni'mah, daripada bab menceritakan kurniaan Allah kepada diri dia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan kurniaan Tuhan engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu ceritalah. Maka setengah daripada hak Nabi SAW ceritanya ialah ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Aku ialah sayyid, penghulu, ketua bagi sekalian anak cucu cici Adam. Tapi aku tidak menyombong. Tidak berbangga, tidak menyombong. Jadi bila Nabi sendiri kata dia tu penghulu sekalian anak Adam, maka kita ni ialah anak Adam, bukan anak toyo. Bila kita ni anak Adam, Nabi sendiri kata dia penghulu anak Adam, kita ni anak Adam, maka kita pun panggil Nabi Sayyidina. Sayyiduna. Nabi Muhammad tu ialah Sayyiduna, penghulu kita. Maka kerana tu muallif pun panggil Nabi kita ni ala Sayyidina, minta turun dan tetap rahmat dan sejahtera tu di atas penghulu kami. Siapa penghulu kami itu? Badal Muhammadin, iaitu penghulu kami itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni ba'athahullahu, ay allazi ba'athahullahu, yang telah membangkitlah akan dia Nabi oleh Allahu, bangkit binubuwatihi, dengan kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisalatih, dan kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu hak bos diri terjemah dia tu. Kalau tengok dia terjemahnya, dan rahmat dan kesejahteraan. Itu kita sebut dah, rahmat ni ialah nikmat. Nikmat artinya diberi pemberian daripada Allah diserta dengan keampunan dosa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni maksum, tidak ada dosanya. Kalau ada, telah pun siap diampun oleh Allah Taala sedia kala. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kalau gitu apa makna rahmat? Kita minta Allah Taala, hai Allah, selawatlah ke atas Nabi kami. Selawat daripada Allah dengan makna rahmat. Selawat daripada malaikat dengan makna istighfar. Selawat daripada kita umat dengan makna doa. Gitu dah. Begitu juga selawat daripada selain daripada umat ni, dikatakan doa, kata setengah ulama, kata setengahnya ialah tasbih, puji, kata setengahnya ialah tahmid, tasbih, menyuci, macam-macam lah. Baik. Kalau gitu rahmat daripada Allah dengan makna minta Allah Ta'ala beri darjat kepada Nabi yang paling tinggi, iaitu syafa'atul uzma. Itu maksud itulah. Minta Allah Ta'ala beri pemberian dia serta diangkat peringkat Nabi. Mana diangkat peringkat? Yang peringkat yang paling tinggi sekali, iaitu maqaman mahmudah. Sebagaimana ya Allah Ta'ala firman dalam Quran, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Pasti Tuhan engkau akan membangkitkan engkau nanti hari akhirat pada maqam yang terpuji. Apa maqam yang terpuji? Iaitu syafa'atul uzma. Yakni ketika mana para nabi yang lainnya kata izhabu ila ghairi nafsi, pergi kepada nabi yang lain lah, hari ini masing-masing jaga diri masing-masing. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang-seorang aja yang mengatakan ana laha.
Akulah ahlinya pada mensyafaatkan kalian semua manusia. Itu dia panggil syafaatul uzma. Dan kesejahteraan, minta Allah Ta'ala sejahterakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi kita memang sudah sejahtera. Nabi kita memang sudah aman, sudah selamat. Yang tak aman, tak selamatnya ialah kita. Kita ni yang tak selamat, tak aman. Tu tak ada jaminan. Nabi kita ni memang pasti aman, pasti selamat. Dan dia juga menyelamatkan siap-siap dah di dunia ni 10 orang. Orang panggil al-mubasysyaruna bil jannah. Sahabat-sahabat yang diberi berita gembira dengan syurga. Nabi kita ayatnya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah. Semua sahabat 10 tu Nabi kita sebut siap-siap dah. Abdul Rahman bin Auf apa semua syurga siap-siap. Itu dia panggil Nabi kita tu bukan setakat dia saja sejahtera, dia menyejahterakan orang. Lepas tu kita duk minta dengan Allah Ta'ala supaya sejahtera Nabi ni pasal apa? Kata ulama, as-salamatu bimakna ziyadatin ta'minillah. Minta ditambah-tambahkan keamanan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziyadatun ta'minillah. Ziyadah pertambahkan ta'minillahu, keamanan baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta tambahkan lagi kesejahteraan, keamanan tu minta tambah. Nabi memang sudah aman. Apa kena minta tambahnya? Kerana ada benda hak Nabi kita tidak aman apabila ada seorang daripada umat Nabi ni jatuh belebok masuk dalam kawah neraka. Nabi kita ni akan berlari selalu dari bawah Arsyir Rahman, puji Allah Ta'ala dengan pujian yang tidak sama dengan sebelum tu dan tak akan sama dengan selepas tu. Kemudian minta dengan Tuhan pula syafaat kepada umat yang masuk dalam neraka tadi. Itulah dia panggil kesejahteraan. Jadi artinya kita selawat salam ke Nabi ni sebenarnya faedah tu kembali pada kita sebenarnya. Faedah selawat salam ni kembali kepada kita. Baik. Dan rahmat dan kesejahteraan ni minta turun kedua-duanya dan tetap kedua-duanya ke atas penghulu kita. Siapa penghulu kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad ni yang melantik akan dia. Yang membangkit maknanya yang melantik, yang mentabalkan dia jadi nabi itu oleh Allah Ta'ala, Allah sendiri. Bukan duk main pilihan raya pakak pembesar-pembesar Quraisy. Ifak kita ni kena ada nabi weh sore. Dak. Ni orang panggil jawatan ni tak boleh diusaha dia panggil. Semata-mata pilihan daripada Allah Ta'ala. Innallaha astafa minal malaikati wa rusulan wa minan nas. Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala istafah. Allah yang menentu dan memilih. Pilih sendiri. Dia tidak bagi hak pada hamba untuk usaha. Semua benda Tuhan tentu. Tapi ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala bagi hak pada hamba untuk usaha. Macam kita nak jadi orang jujur, nak jadi orang soleh, nak jadi orang baik, nak jadi wali sekalipun, diberi peluang untuk kita usaha. Mana? Riyadah mujahadah. Riyadah ruhaniyah, mujahadah fi sabilillah. Ada orang panggil peluang Tuhan beri. Tak kita malah kalau kita rajin. Kalau kita rajin kita dapat. Manjada wajada. Siapa dia malah dia tak dapat. Tu. Tapi ada perkara hak Allah Ta'ala tak bagi manusia usaha. Satu daripadanya ialah jawatan kerasulan, kenabian. Ini tak boleh usaha ni. Tak boleh. Kita kuatlah semaya lagu mana. Berapi dahi semaya. Bukan berasak, bukan hitam, bukan berasak, berapi dulu. Kuat zikir ni berapa kali kena operate tekak kena bedah apa. Putus getah sebeh kuat. Katanya kuat sangat gak buat amal ibadat ni. Saya cerita nak jadi nabi tahu tak? Tak jadi. Dia tak boleh cerita ke tu kan. Dia bukan bagi usaha. Lepas tu yang melantik akan dia, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu oleh Allah Taala. Allah Taala sendiri yang pilih. Allah Taala sendiri yang lantik, yang tabal. Innallaha astafa minal malaikati wa rusul minal malaikati rusulan wa minan nas. Sesungguhnya Allah lah yang memilih
di kalangan malaikatnya menjadi utusan dia, dan di kalangan manusia. Artinya manusia pun ada rasul-rasul. Siapa rasul? Tengok dia kata dengan jadi nabi. Binubuwatihi, dengan kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Kenabiannya arti seorang itu jadi nabi. Bila sebut kata nabi ni, dia panggil insanun, manusia. Artinya tak ada di kalangan jin tu nabi, tak ada. Hanya dia panggil rasulun rasulillah, utusan bagi utusan Allah, itu ada. Ataupun duta dia panggil. Duta para nabi di kalangan jin ada. Tapi nabi atau rasul di kalangan jin ada tak ada? Itu tak ada. Pastilah insanun, manusia. Manusia ni ramai. Jatetino, tu khusamaknya pondai tomboy. Manusia lah ke tu? Kau panggil lembu. Tak, manusia betul tak? Manusia hak bagaimana? Zakarun, laki-laki. Artinya tak ada di kalangan nabi ni ialah perempuan. Tak ada. Apa dalam Quran kata? Wa auhayna ila ummi Musa tu, kami wahyukan kepada mak Nabi Musa. Itu wahyu bukan dengan makna wahyu pada istilah, bukan. Itu wahyu dengan makna ilham. Sama juga wa auhayna ila apa dalam Quran sebut tu, kepada lebah, kepada semut. Allah Ta'ala sebut dengan perkataan wahyu. Kami mewahyukan kepada semut, kepada lebah. Lepas tu lebah, semut ada nabi juga lah. Jadi rasul juga? Tidak. Itu pun sama, dia panggil wahyu dengan makna ilham. Bahkan barang siapa yang mengiktikadkan ada di kalangan binatang yang menjadi nabi rasul, murtad kufur wala'iyadzubillah, karena ihanah linubuwah, karena hinakan kejawatan kenabian. Jangan dah. Baca Quran, Tuhan wahyu kepada semut, Tuhan wahyu pada lebah. Bermakna lebah pun nabi juga, ada juga lebah nabi dah. Kambing pun kali ada nabi. Lembu pun ada rasul tu. Siapa yang iktikad gitu kupu ya. Pasal dia menghina jawatan kenabian. Tak ada. Lepas tu Tuhan kata tak, kami wahyu kepada semut, pada lebah. Itu wahyu dengan mana ilham. Itu baca Quran, tengoklah ayat dia tu. Kamu tak ingat ayat. Mak Nabi Musa pun bukan nabi juga. Maryam bukan nabi. Semua tu ialah wali-wali. Bukan nabi dah. Hanya insanun zakarun hurrun, merdeka. Artinya tak ada nabi rasul tu yang hamba, tak ada. Itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu ketika mana dia hamba, dia belum lagi jadi nabi. Setelah mana dimerdeka, barulah jadi nabi. Kemudian selamat segala tabiat yang meliarkan hati manusia tu daripada dia. Artinya tidak ada nabi rasul tu muka huduh, muka tak semak, muka tak segak, bau busuk banga, gila, nyanyuk. Tak ada. Tak ada. Sebab benda tu semua tu meliarkan hati manusia daripada mendekati. Tak ada lagu tu. Jadi semua nabi rasul tu segak, semak, suara sedap, bau wangi. Tak ada penyakit-penyakit yang sampai ke orang tu tinggal, bini pun tinggal. Jadi cerita Nabi Ayub tu kan. Semua tu Israiliyah. Tak ada. Kalau tidak, apa faedah tu hidup latih jadi nabi rasul kata ni? Tujuannya, hikmah ya dijadikan nabi rasul tu untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Tiba-tiba manusia tak boleh dekat sebab busuk banga, nyakit kudi buta, nanoh, muka pun huduh, geli tengok. Maka tak ada nabi rasul lagu tu. Semua nabi rasul tu selamat tabiat, selamat kejadian. Artinya semak, segak semua. Suara sedap belaka. Cuma hak paling semak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Israiliyah, isteri Nabi Ayub orang solehah. Mana ada tinggal suami itu, tak ada. Semua tu Israiliyah. Semua yang bercanggah dengan apa yang telah digaris oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karut-marut Israiliyah semua tu. Tak ada. Sakit sikit itu ya. Bukan sakit. Siapa bini pula lari teruk nak Nabi pun lagu tu.
Orang kampung pula lagi busuk banget, nah. Bini pun tak tahu, tinggal juga. Tinggal kota-kota Nabi Ayub sore-sore. Apa? Ini Nabi apa itu? Betul tak? Hikmat dijadikan Nabi Rasul tu untuk menyampaikan wahyu pada umat. Tiba-tiba teruk benar Nabi dah gitu. Umat bukan setakat umat lagi, bini pun tinggal. Itu semua tu Israiliyat. Siapa tu? Tu cuma cerita Israiliyat lah kau tu, tak ada tu. Jadi lebut jadi kepada. Cuma Israiliyat ni Nabi kata kamu jangan kata bohong semua dan jangan kamu kata benar semua. Sebab bagi Israiliyat ni ahlul kitab dia capu-capu antara yang hak dengan yang batil. Dia capu-capu. Jadi apabila capu-capu gitu, kalau kita membenar kebatilan, kita tu jadi batil. Kita mendustakan kebenaran, kita tu orang yang batil. Salah kita, betul tak? Oleh kerana dia talbis maksudnya dia buat muskabah antara hak betul dengan hak salah tu, dia capu habis, dia gaul. Jadi kita tu ini kita betul ke tak ni? Okay. Jadi Nabi Ayub tu diuji dengan sakit, tapi sakit yang tidak meliarkan hati manusia daripada diri dia. Tidak sampai isteri lagi, tidak. Sakit ya sakit, ada sakit betul. Habis gitu. Lepas tu lagi uhiya ilaihi bi syar'i, diwahyukan kepada dia kepada seorang yang jadi nabi itu wahyu syarak, walam yu'mar bi tablighi, dan tidak diperintahkan dia untuk menyampaikan kepada manusia. Tak diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia dengan syariat tersebut. Hanya diperintahkan juga iaitu menyampaikan tentang dirinya itu jadi nabi. Atau kalau nabi saja, bukan rasul lah. Wa in yu'mar bitabligh, jika disuruh dengan menyampaikan syariat kepada umat, fahuwa rasulun, maka dia tu seorang rasul. Sikit tu ya. Sikit tu je orang panggil antara nabi dengan rasul. Ini berlaku di atas jumhurul ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada juga seumpama Imam Sa'duddin At-Taftazani yang berpendapat Nabi Rasul sama. Orang panggil nisbah keduanya tu taraduf, dipanggil muradif. Apa? Nabi ialah Rasul, Rasul ialah Nabi. Tapi hak ni tidak ramai ulama yang bersetuju. Hak jumhurnya berpendapat tiap-tiap Nabi belum tentu Rasul, tiap-tiap Rasul pasti Nabi. Gitu. Dia panggil umum khusus. Ada umum khusus di antara jawatan Nabi dengan jawatan Rasul. Tiap-tiap Rasul pasti Nabi. Gitu. Tapi tiap-tiap Nabi belum tentu Rasul. Itulah gitu dah. Kullu rasulin nabiyyun wa laisa kullu nabiyyin rasulan. Itu dia panggil nisbah yang diperjalani di jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Di antara nisbah nabi dengan rasul tu ada umum khusus dia. Jadi tiap-tiap orang yang jadi nabi belum tentu rasul. Ada nabi yang bukan rasul, artinya dia diberi wahyu untuk diri dia seorang saja. Kalaupun diperintah untuk menyampaikan kepada umat, hanya apa perintah yang disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan pada umat, yakni wajib dia kena rakyat kepada umat bahawasanya dia ialah nabi, supaya umat menghormati hak kenabian dia. Tidak buat main-main. Adapun wahyu apa semua, tak ada syariat. Hanya kalau disampaikan juga ialah syariat rasul yang ada pada zaman tersebut. Gitu. Adapun rasul, selain daripada dia tu nabi, dia ada tugas untuk tabligh, dia panggil. Sampaikan tabligh ma umiru bi tablighihi, menyampaikan wahyu yang diperintahkan dengan menyampaikan. Jadi seorang rasul pasti dah dia nabi. Pasti dah dia nabi. Tak ada rasul yang bukan nabi. Karena itulah i'jaznya Al-Quran, hebatnya, mu'jizatnya Al-Quran. Allah Ta'ala firman,
ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ada tengok. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum, dan tidaklah Nabi Muhammad itu ialah bapa bagi laki-laki yang biasa di kalangan kamu. Nabi Muhammad itu bukan orang biasa-biasa. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia itu ialah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup bagi sekalian para nabi. Tengok. Jadi bila Tuhan kata khataman nabiyyin, Tuhan tak kata khatamal mursalin, artinya kemah dah ayat tu. Kemah tu. Pasal tak ada orang boleh mengaku dah dia tu seorang nabi, apatah lagi rasul. Nah, kayak gitu. Karena tiap-tiap rasul pasti nabi. Kalau Tuhan kata gini, walakin Rasulullah wa khatamal mursalin. Contoh. Akan tetapi Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah dan penutup bagi utusan-utusan Allah yang lain, rasul-rasul yang lain. Maka sah tak kalau ada orang mengaku saya nabi tapi bukan rasul? Sah. Sebab ada nabi bukan rasul. Ada tak nabi bukan rasul? Ada. Sah. Dari segi akidah pun sah, ilmu pun sah. Tapi bila Tuhan kata walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dua-dua orang tak boleh mengaku. Nabi Muhammad tu penutup bagi sekalian para nabi. Lepas tu nak mengaku rasul saja boleh? Macam Rasul Melayu kata. Saya bukan nabi, saya rasul je. Kalau dia ngaku juga, bodoh, pah kau atas belakang, jahil jilat, cok caku, tak ada rasul hok bukan nabi. Apa dah? Bukan ayopeng wakil Tuhan. Dia tak ngaku nabi rasul. Haji kahar apa tu? Rasul Melayu ada ke? Dalam YouTube boleh tengok. Ibu-ibu ini juga. Kami ada rasul. Rasul kami ni, Rasul Melayu kami, Rasul kami jamin kami syurga. Allah. Aduh, tak ada arah dah. Tu macam mana malah boleh duk ikut. Orang mengaji basic fardu ain ni. Bila ada orang mengaku, saya rasul, saya tak mengaku nabi. Apa hak kita reti? Bodoh patah belakang nanti ni. Betul tak? Mana ada rasul bukan nabi? Tiap-tiap rasul pasti nabi. Kayak gitu. Saya rasul Melayu, saya bukan nabi, saya tak mengaku nabi. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Nabi Muhammad tu penutup bagi nabi, bukan penutup rasul. Saya bukan nabi, saya rasul. Mana ada rasul bukan nabi? Setiap rasul pasti nabi. Nampak dia tak mengaji fardu ain. Lagu mana nak jadi rasul fardu ain tak apa. Itu. Nampak? Jadi kemah, Quran itu kemah. Ijaz Quran. Orang nak ngaku nabi lagi tak boleh. Orang nak ngaku rasul saja, bukan nabi, lagi pelawak, lagi bodoh nampaknya. Mana ada rasul bukan nabi? Lepas tu tak boleh mengaku belaka-belaka kalau dia orang mengaji. Melainkan memang dia nak murtad daripada agama dah. Dia nak murtad daripada Islam. Tak tahu. Dia tok guru ayah peng. Di fatwa sesak juga. Dia Hasan anak limau sebenarnya. Limau tu limau kecil-kecil, itu ni. Hasan anak limau. Lama-lama jadi Hasan anak Imam. Bukan anak Imam. Anak limau dia asalnya buah ring, buah limau, anak limau kecil-kecil tu kan. Dia tu tok guru ayah peng lah. Tok guru ayah peng. Wallahu a'lam di fatwa sesak. Jadi kita tengok anak murid apa? Anak murid tu penerus bagi tok guru. Penerus bagi tok guru. Ayah peng. Tu. Tapi ayah peng tak ngaku nabi. Dia ngaku nabi tak? Tak ngaku rasul. Dia wakil Tuhan. Duta Tuhan. Ayah punya pandai. Ayah peng pandai. Ayah peng orang ngaji juga tak? Sungguh. Ayah orang Kelantan. Dia orang baca. Kaki dia orang minum juga. Kaki dia orang minum. Dia orang baca. Orang Kelantan sebenarnya dia. Orang Kelantan.
Nah, Darun Naim. Masa dia muda-muda dulu, orang cerita lembu orang lembu dia, kambing orang kambing dia. Semua hak orang hak dia berlaku. Bila kata tanya, apa muda ambil hak kambing orang lembu orang? Dia kata semua ni tak ada hak milik siapa-siapa, milik Allah mutlak. Kaya tasawuf hakikat tanpa syariat itu. Ya kesok jak di muda lagi. Ya kesok gon itu jak di muda lagi. Tapi pengikut ramai arti-arti ada. Habis segala agama, ya. Geduk menyokok menyembah menegak nah kaki dia tu. Wallahu a'lam, ya mati dah lah kat sini. Tapi ajaran dia tu katanya masih hidup, diteruskan oleh Hindu duk terus. Minum air kaki aja dah. Moga wakil tu kan. Wakil tu hok ngaji Azhar dua orang anak dua orang lelaki bini pun boleh ikut. Tak tahu. Ngaji mana tak tahu dah. Kali duduk Mesir tu duduk main makan tidur pergi pura bangun piramid dah tu. Keduk ngaji dengan syekh-syekh sungguh dak. Tapi nak buat mana? Man yudlil fala hadiyalah wa man yahdillah fala mudillalah. Kayak gitu. Wa man yahdillah fala mudillalah. Siapa dia ya Allah Taala bagi petunjuk, tak ada siapa dia yang boleh menyesatkan dia. Wa man yudlil, siapa hak Allah Taala menyesatkan dia, fala hadiyalah. Tak ada siapa dia boleh bagi petunjuk. Walau dia mengaji agama, mengaji pakai Mesir sekalipun. Nak jadi ke hijau, jadi ikut ayah pay engkau. Tak tahu yang ngaji gapo di Mesir. Tidak sini. Siapa boleh lagu tu semua. Habis. Jadi tu hebatnya Al-Quran. Tuhan tak kata wa khatamal mursalin, tapi wa khataman nabiyyin. Maka tak ada siapa dia boleh mengaku dia nabi, dan tak ada siapa dia boleh mengaku dia rasul. Sebab tiap-tiap nabi belum tentu rasul, tiap-tiap rasul pasti dah nabi. Habis. Tah Nabi kita Muhammad SAW dua-dua. Sebab apa? Sebab dia rasul. Ini dia rasul. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina yuharriduna bi izharil haqqi wa i'la'i dinih. Itu dia sebenarnya kalau kita baca sajuk belaka tu, alhamdulillahilladzi amarna bi ma'rifatihi wa tauhidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'athahu Allah ta'ala bi nubuwwatihi wa risalatih. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuharriduna bi izharil haqqi wa i'la'i dinih. Itu dia panggil sajuk dalam ilmu badi'nya. Kemudiannya minta pula rahmat sejahtera tu turun di atas dan ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi selawat salam ke atas Nabi itu warid dalam Quran. Kemudian selawat salam di atas keluarga Nabi ini warid di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri aja. Bila sahabat tanya, "Kaifa nusalli alaika fis salati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimanakah kami nak selawat ke atas engkau di dalam sembahyang ya Rasulullah? Maka Nabi ajar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dia panggil aqallus salah, sekurang-kurang selawat dalam sembahyang. Wa akmalus salah fi salah, sesempurnanya selawat dalam sembahyang seperti mana yang Nabi ajar, yaitu selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian pada pandangan ulama, tu sunat kita letak sayyidina tu sunat. Ziadahkan sayyidina tu sunat. Pasal tanda kita tu mentakzimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu du'a rasul ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu panggil nama Rasul kamu seperti kamu panggil sesama kamu, setengah daripada setengah kamu.
Maka kita bacalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina. Tak ada masalah. Ada pun orang tak baca pun tak apa, jangan kita kata dia kurang ajar, tak beradab, biar kerana dia amal dengan zahir hadis yang datang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wa amma salam, adapun memberi salam kama alim ta'ala sebagaimana hak mutahudah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi selawat di atas keluarga Nabi ni warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga mana yang dimaksud ni? Jadi bila sebut kata tadi doa, kita ada hadis khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Lafaznya khabar, maknanya ialah doa. Maka keluarga Nabi fi maqamid doa ni kita semua tu. Tu maksud kita. Kullu mu'min walau kana 'asiyah. Semua orang beriman dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah SAW, ialah keluarga Nabi, sekalipun dia kaki maksiat. Bahkan kata Imam Nawawi, ahli keluarga Nabi yang kaki maksiat inilah yang lebih berhak ataupun yang lebih berkehendak, berhajat kepada didoakan dia. Itu keluarga Nabi yang dimaksudkan di sini ialah kita semua. Kalau keluarga Nabi fi maqamil madahi, itu dia panggil auliya illah, para wali-wali Allah. Itu keluarga Nabi fi maqamil madhi, pada maqam puji. Kalau keluarga Nabi fi maqamiz zakah, mana keluarga Nabi hak diharaikan makan zakat tu, maka khilaf mazhabil arba'ah, khilaf 4 mazhab. Mana kalau mazhab Imam Malik, Banu Hashim saja. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Banu Abdul Muttalib. Kalau mazhab kita Syafi'i, Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Kalau Imam Abu Hanifah, ia tidak umum gitu, lebih khusus, spesifik lagi. Mana? Iaitu Alu Ali, keluarga Sayyidina Ali. Alu Ja'far, keluarga Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Alu Uqil, keluarga Sayyidina Uqil. Alu Abbas, keluarga Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Alu Harith bin Abdul Muttalib. 5 keluarga ni dikatakan maksud dengan keluarga Nabi yang haram maka zakat. Jadi keluarga Nabi fi maqamil madahi, keluarga Nabi pada maqam puji. Kullu mu'minin taqiyin, tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah, maka setinggi-tinggi darjatnya ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian 10 orang sahabat, kemudian Ahlul Badar, kemudian Ahlul Uhud, kemudian Muhajirin yang mana hak lebih berhijrah, hak mana hak lebih awal masuk Islam, Ansar dan sebagainya, itu kan. Kemudian turun pada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu tu maqam-maqam para aulia, para wali, ummahatil mukmin, semua wali-wali Allah belaka tu. Apa? Sebab Nabi Ibrahim itu toknya Nabi kita Muhammad SAW. Toknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah kepada Ismail dan ayah juga kepada Ishaq. Ishaq tu ayah pada Yaqub. Yaqub itulah Israel. Yaqub itulah Israel. Anak-anak Yaqub dipanggil Bani Israel. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim tu bapak bagi para nabi. Cucu cicit dia tu banyak jadi nabi. Pasal Bani Israel paling banyak sekali nabi. Ini. Israel tu siapa? Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Itu. Itulah kerana apa Yahudi ni tak boleh terima Nabi Muhammad SAW, sebab mereka ni duk jangka-jangkanya akan lahir daripada Bani Ishaq, iaitu Bani Yaqub, Bani Israel. Tiba-tiba nyok Bani Ismail. Tu marah murid sungguh. Yahudi itu agama dia. Israel itu bangsa dia. Macam Islam dengan Melayu lah. Melayu tu bangsa kita. Islam tu agama kita. Tapi oleh kerana kita ni majoriti Melayu, mesti Islam. Kadang-kadang orang kata masuk Melayu. Cina ni masuk Melayu dah. Apa yang ngucap 2 kaum syahadah ni? Masuk Melayu. Masuk Melayu. Mana masuk Melayu? Jawab mata dia jadi luar.
kulit dia jadi sawo mata kau mana? Dak, masuk Islam. Tapi kerana dekat sangat Islam dengan bangsa kita ni, siapa orang lain masuk Islam, kerana masuk Melayu. Masuk Jawi. Masuk Jawi, masuk Melayu. Iyalah kau tu. Benarnya masuk Islam. Jadi Yahudi tu agama dia. Yahudi tu asal daripada nama Yahuda. Abang kepada Nabi Yusuf, abang yang sulung ke abang yang kedua gitulah, Yahuda. Yahuda ni nantinya jadi nabi. Dialah orang hak cemburu kuat sangat dengan Yusuf. Cemburu kuat sangat dengan Yusuf. Itu cerita tu panjang cerita dia. Tapi kemudiannya Yahuda ni jadi nabi. Jadi nabi kemudian. Setelah lama, setelah dia minta maaf dah apa semua, dia jadi nabi kemudian. Daripada nama dia Yahuda itulah dinamakan Yahudi. Yahudi. Kemudian Zionis itu lain pula. Zionis itu ideologi. Suhyuniyah dia panggil. Suhyuniyah. Kalau bahasa Arab panggil Suhyuniyah. Kalau bahasa orang putih panggil Zionis. Apanya? Yakni satu idealisme, satu fahaman, cita-cita nak mendirikan negara Yahudi di Palestin. Itu dia panggil Suhyuniyah. Buat Zionis. Jadi tak kira lah. Walaupun dia bukan Bani Israel, walaupun dia bukan agama Yahudi, tapi kalau dia hasta dia Melayu sekalipun, dia sokong fahaman untuk tu, maka dia Zionis tu. Zionis. Fahaman Suhyuniyah dia panggil. Itu lagu tu dah. Jadi jangan salah itulah. Kadang-kadang orang kita ni nak marah ke orang lain, pergi sebut nama orang lain. Nak marah ke Zionis sebenarnya. Nak buat kekejaman ke atas orang Islam di Palestin. Gidok olah anak kepada Nabi Yaqub. Ya, laknatullah ala Israel. Siap. Israel itu Nabi Yaqub. Mana Isra? Jalan malam. Hamba Allah. Tu gelaran Nabi Yaqub. Hamba Allah yang suka berjalan malam. Itu mana Israel. Habis itu. Wa ashabihi, dan sahabatnya. Ini tidak ada dalam Quran, tak ada hadis ni. Ini dan sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat Nabi? Man laqiyan Nabi fi hayatin Nabi, fi zamanin Nabi, fi hayatin Nabi mubasyaratan wa yu'minu bihi wa ma ta'ala zalikal iman fa huwa sahabiyun. Siapa hok jumpa dengan Nabi pada masa hayat hidup Nabi. Jadi kalau orang tu jumpa dengan Nabi sekarang, harus tak? Harus. Dalam mimpi. Lagi harus. Dalam jaga bahkan. Harus. Sebab dia kata man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazati. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, selagi akan dapat lihat aku dalam jaga. Maksud dalam jaga tu apa maksud? Ini khilaf ulama. Ada kata dalam jaga tu jaga di akhirat tu. Sebab di akhirat tu kita dikatakan jaga juga. Jaga dengan tubuh. Bukan khayalan dah. Bukan barzakh dah. Bukan mimpi dah. Jaga tubuh ini. Jadi kalau orang tu mimpi jumpa Nabi di dunia, maka dia dapat lihat Nabi di hari akhirat. Tak diharamkan mata dia untuk melihat Nabi di mahsyar, di Kausar, di haud Nabi, dalam syurga bahkan. Ada ulama kata itu. Ada ulama kata, kalau di hari akhirat, Nabi tak kena cerita lah, tidak ada khususiyah. Semua orang boleh tengok Nabi di hari akhirat. Ini Nabi nak cerita ni khususiyah. Bermakna lihat Nabi dah jaga tu mana? Di dunia. Walau selahzah sebelum dia nak mati. Ada juga ulama kita. Jadi perkara-perkara tu dalam khilaf lagi tu. Dalam perbahasan khilaf. Boleh tengok dalam Fatawal Hadithiyah karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Cuma apabila hukumnya seperti itu, tapi bukanlah semudah-mudahnya untuk didakwa-dakwi. Kesenang. Senang lah tu, semua orang boleh mimpi. Saya semalam mimpi jumpa Nabi. Orang ni pula, saya pun mimpi jumpa Nabi. Semua orang boleh mimpi jumpa Nabi. Senang. Supaya mimpi makan McDonald, mudah ketemu. Dah, bukan senang dah. Jangan kata nak lihat Nabi dah jaga. Nak lihat Nabi dah mimpi pun bukan senang. Orang yang bagaimana hubungnya dengan Nabi itu mampu dikurnia oleh Allah untuk lihat Nabi dalam mimpi. Orang yang setiap saat fikirannya senantiasa ingat kepada Nabi. Mulutnya, lidahnya berselawat pada Nabi.
berfikir-fikir bagaimana Nabi buat. Ini kalau begini Nabi buat macam mana? Maka dia mengaji sirah, mengaji syama'il, mengaji dalail, mengaji khosais, ilmu-ilmu yang membawakan kenal dengan Nabi secara khusus dia panggil. Bukan senang. Bukan senang dah. Jadi supaya tidak mudah-mudah nak dakwah. Sebab kadang-kadang dakwah ini sebenarnya ada benda dia nak daripada orang. Tarikan daripada orang. Contohnya ni, surau ni. Saya nak buat gapo lagi. Contoh ni surau saya. Saya nak duit, nak tambah gapo lagi. Saya pun royak lah. Tuan-tuan tahu tak? Rasulullah pernah semaya sini ni. Sudah. Pelajar saya nampak Rasulullah mari pukul 3-4 pagi. Ya qazah dia ni semaya duk jaga. Jadi orang-orang hak bodoh selapis-selapis yang akal dia. Wish, hebat orang surau ni. Berkat lebih ni. Habis semaya kat mana Ustaz? Dia tu. Masya-Allah. Dia tu. Mana duk digecium dia tu. Jadi kita nak bagi comel lah dia ni. Kos dia tu lebih kurang dalam 500,000 ada. Contoh. Dia nak tarik duit sebenarnya. Tu jaga-jaga kita, jangan mudah kena tipu Akhir zaman ni macam-macam jenis. Yang benar didustakan, yang dusta dibenarkan. Itu khudaan Nabi sebut. Akan datang orang panggil masa sanawat, beberapa masa tahun lagi akan datang. Nabi kata penuh dengan tipu daya. Mana tipu daya? Orang yang benar didustakan. Orang yang dusta dibenarkan, disokong. Orang yang betul-betul alim tak boleh nak capai cita-cita, nak buka pondok ke apa. Mati-mati itu dengan pondok tak siap gitu je. Ada banyak gitu. Orang yang jahil baca nama kitab pun salah. Kitab tu lah bukan kitab Arab, bukan kitab Jawi, kitab Rumi. Rumi macam ibu-ibu guna ni. Nak dia baca nama kitab pun tak betul. Jangan ke isi nak hurai. Nama kitab baca pun salah dah. Tapi kata ni. Mudah dia boleh buka pondok, boleh buat masjid besar, boleh macam-macam. Sebab apa? Sebab gitulah akhir zaman tu memang gitu. Yang benar tu didusta, yang dusta dibenarkan. Ini betul ni, sedap dia cakap. Dia goreng tu sedap. Kata ni. Sudah. Jaga-jaga kita dah. Jaga-jaga benda-benda lagu tu. Habis. Jadi sahabat ni siapa? Man laqiyan Nabi, orang berjumpa dengan Nabi. Bila jumpa tu? Fi hayatin Nabi, fi zamanin Nabi. Di zaman Nabi hidup. Pada masa hayat hidup Nabi. Bukan masa sekarang ni. Jadi masa sekarang ni bukan sahabat siapa hak mimpi ke atau jumpa dalam jaga ke. Wali besar bagaimana kutub utara, selatan, kutub wujud, kutub akuan ke apa kutub sekalipun, jumpa dengan Nabi dalam tidur, dalam mimpi, dalam jaga. Bukan sahabat Nabi, bukan. Bukan sahabat sahabat tertentu khusus. Mereka yang jumpa dengan Nabi di hayat hidup Nabi, wa amana bihi, dan beriman dengan Nabi SAW, wa mata ala zalikal iman, dan mati di atas demikian itu Islam iman tadi, fahuwa sahabiyun, itulah sahabat. Jadi ada lagi tak sahabat sekarang? Ada sahabat Nabi, ada tak sahabat? Ada lagi hidup sekarang? Tak ada dah di dunia ni dah. Bal ahya wa inda rabbihim yurzakun. Ya. Bahkan hidup di sisi Allah, Allah beri rezeki. Ya, tu tak nafi. Ni hidup di dunia ni, di alamud dunia, alam musyahadah ni. Ada tak? Tak ada. Maka sahabat Nabi ni martabatnya khusus. Keluarga Nabi sampai sekarang ada. Sampai sekarang ada. Keluarga dengan makna doa. Kita keluarga Nabi. Keluarga dengan makna puji. Wali-wali mesti ada. Mesti ada, kalau tidak kiamat dah bumi ni. Tu al-abdalu salasuna. Bermula wali-wali abdal tu saja di satu tempat ada 30 orang. Nabi kata, wa bihim tumtaruna. Wa bihim takunul ard. Dengan sebab mereka duk berzikir, duk ingat Tuhan lah, hujan masih diturun, rahmat masih dicurah. Dunia masih teguh, tidak kiamat berlaku. Wali masih ada lagi. Wali mastur, wali masyhur, wali abdal, nuqaba, nujaba. Ada belaka tu martabat wali-wali, kutubul wujud, kutubul akwan, kutubul ghaus. Semua ada. Cuma wali ni tak tahu dah siapa. Bukan dah besar sebaria tu janggut panjang pusat wali ni.
Oh, kalau janggut panjang gitu wali, kambing wali. Tak pernah guting kambing janggut je kat sini. Serba besar pun Abu Lahab Abu Jahal mula pakai serba ke? Mana alamat wali ada tak? Tak ada. Tak ada. Hingga nak kenal Tuhan dengan nak kenal wali Tuhan, lebih susah nak kenal wali Tuhan. Berbanding dengan kenal Tuhan. Tuhan ada tanda. Ni kita semua alam ni. Nah, mana tanda wujudnya Allah? Makhluk ni, alam ni. Mana tanda seorang tu wali? Oh, tengok tukar je. Oh, hebat tu. Mesti wali. Dah. Jubah dia labuh molek. Dah. Serbai dia, janggut dia. Dah. Tak ada alamat. Hingga kata Imam Kushairi, Abul Qasim Al-Kushairi, paling tidak pun nak boleh dikatakan alamat wali. Wali tak ada alamat. Tapi paling kurang nak kata wali tu, inilah alamat wali. Mana? Pemurah dan tidak pemarah. Dua tu. Tu payah nak jumpa nak tu ni. Pemurah dan tidak pemarah. Kan kita terbalik. Kita kan pemarah dan tidak pemurah. Kan kita. Tu orang minta orang minta dekah. Tadi minta dah menata ni, mai hulak minta pula. Ambil seria bom minta. Kayak gitu. Wih seria aja bukan sejuta dak tu ni. Tapi marah kita semua. Kan kita gitu. Pemarah dan tidak pemurah. Orang wali ni kata Imam Kushairi, paling kurang nak dikatakan inilah alamat wali. Apa? Dua. Pemurah dan tidak pemarah. Tapi hak tu pun bukan alamat sungguh juga tu. Betul tak? Paling kurang nak dikatakan itu alamat wali. Pemurah dan tidak pemarah. Apa hikmahnya wali ni kita tak boleh nak tahu siapa. Tak ada alamat, tak ada tanda. Hikmahnya supaya kita sangka baik dengan semua hamba-hamba Allah yang mukmin. Gitu kan? Sebab kita tak tahu siapa yang wali. Ni di kalangan ibu-ibu jadi wali. Hatta wali pun tak wali. Dia tak tahu. Nah, ayat tu wali mastur lah kalau tak tahu tu. Nah, wali-wali hak kecil-kecil tu, wali-wali Allah. Sebab apa gitu? Sebab kalau kita menyakiti orang wali, bermakna kita menyakiti Allah. Mana ada liwaliyan faqad azantuhu bil harbi. Mana-mana orang yang buat musuh dengan wali aku, maka aku isytihar perang dengan dia. Sudah. Lepas tu siapa walimu itu kan? Kullu mu'minin taqiyin. Tiap-tiap mukmin yang bertakwa pada Allah. Nak cari mana dia bertakwa? Nak tahu di mana? Tiap-tiap orang ni kita duduk dengan dia, sebatar tidur semua. Dengan bini kita pun tidur sebatar tapi mimpi lain-lain. Betul tak? Tak tahu. Sebab takwa duduk mana? Ni, sini. Ni. Nah, at-taqwa hahuna. Nabi kata takwa di sini. Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa tu yang lebih baik. Pakaian takwa duduk mana? Takwa hahuna sini. Tak tahu di mana perut orang, hati orang, amalan orang. Sebab tu rahsia di antara hamba dengan Tuhan. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia di kalangan kamu tu ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Di sisi Allah yang paling mulia tu. Jadi oleh kerana kita tak tahu siapa yang paling bertakwa, ya Nabi Muhammad tu paling bertakwa sekali lah. Selain Nabi Muhammad, siapa paling bertakwa? Ni, zaman sekarang ni. Ada siapa tahu? Tak tahu. Boleh jadi jiran kita. Waktu kita pun buat menyakiti hati jiran kita. Menyakiti orang wali. Siap kita. Musuh Tuhan kita. Maka kerana tu tak boleh kita buat menyakiti manusia. Tak boleh menyakiti orang mukmin, khususnya lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi orang mukmin, orang Islam. Sebab kita tak tahu dia wali ke tak. Maka kita jaga hubungan kita dengan manusia. Hablum minan nas. Kena jaga. Sebab takut-takut orang wali kita buat menyakiti. Siap kita faqad azantuhu bil harbi. Aku isytihar perang, dia musuh aku. Selebar dengan iblis kita, aduh Allah, musuh Allah. Nak kata mana? Maka sebab tu tak boleh kita buat khianat pada orang Islam, menyakiti orang Islam. Itu. Sebab kita tahu wali itu lagu mana. Boleh jadi hak kita duk lihat biasa-biasa saja dia, ibadat wajib-wajib saja, tak masyhur pun dengan keilmuan amalan, nak pemurah ke apa semua. Tapi barangkali di sisi Allah dia wali, ada amal yang dia sembunyi. Sebab itulah dalam menilai manusia tu kita kena tadabbur ayat tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Kena tadabbur ayat tu. Mana
Iaitu sekali pun kita tengok manusia tu seperti malam, gelap. Malam tu kan gelap, zulumat. Dosa tu dekat dengan zulumat. Dosa tu zulmah, kegelapan. Nah, malam pun gelap, betul tak? Tapi Tuhan kata di dalam malam adanya siang. Nah, di dalam siang adanya malam. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili. Jadi kita ni walaupun seperti siang, pakai telekung, pakai tudung, tutup aurat, tak cukup tuduh labuh, pakai pula niqab, purdah, bagus. Kita ni seperti siang, serban, jubah, baju Melayu, kaplekak, tutup aurat, mengaji agama. Kan seperti siang tu, cahaya, nur. Tapi kitalah yang tahu apa zulumat yang ada dalam diri kita, betul tak? Kita tu seperti siang, yang mana di dalam siang adanya malam tu ya. Tapi orang lain tu nampak seperti malam. Muka macam Abu Lahab tengok dia tu. Jahat ni muka saja tu banyak dosa, zulumat. Tapi barangkali adanya siang di dalam malam. Ada amal-amal kebajikan yang dia buat yang kita tak tahu boleh jadi. Yang menyebabkan tu saja Allah Taala terima. Cukup dia kekasih daripada segala kekasih Allah. Itu lagu tu dah. Habis itu. Jadi dan sahabat-sahabatnya Nabi ni dia panggil min atfil khasi alal ami. Daripada bab mengatafkan yang khusus di atas yang umum. Mana yang umum? Keluarga Nabi tu umum. Sampai hampir kiamat wujud keluarga Nabi. Tapi sahabat Nabi tak ada dah. Tak ada dah. Habis. Kalau gitu keluarga Nabi dan sahabat Nabi ni bagaimana sifat dia? Alladzina yuharriduna bi izharil haqqi wa i'la'i dinih. Yang bersungguh-sungguh mereka itu keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ni. Kalau mai sifat lagu ni keluarga Nabi tadi tak masuklah kita. Keluarga Nabi sini masuk kepada keluarga Nabi, ahlul bait Nabi fi maqamil madhi. Keluarga Nabi pada maqam puji. Kita tak masuk dah. Pasal apa tak masuk? Iya, kita mana ada kita bersungguh-sungguh. Tu. Yang bersungguh-sungguh mereka itu keluarga Nabi dan sahabat Nabi dengan menzahirkan yang sebenar. Bi izharil haq, menzahirkan yang sebenar. Mana kebenaran, yang sebenarnya kebenaran. Al-haq ni maksudnya kan mutabaqatul waqi' li khabari. Itu dia panggil kebenaran. Muafakat realiti yang berlaku dengan cerita. Itu dipanggil kebenaran. Kalau mutabaqatul khabari lil waqi', dia panggil sidq, benar. Cerita saya ni, saya keluar daripada mulut saya ni, muafakat dengan realiti yang berlaku. Maka ibu-ibu kata, oh, ustaz cakap tu benar. Dan bila ibu-ibu kita tengok realiti, kena dengan gapo saya bercakap. Ini dia panggil kebenaran. Nampak tak? Jadi as-sirq dengan al-haq dia sedikit beza. Mana? Kalau kita iktibar, kita buat kirakan realiti dengan khabar, cerita, itu dipanggil al-haq, kebenaran. Lawannya batil. Kalau tidak muafakat, tidak mutabaqah, ada mutabaqah, realiti dengan khabar, itu dipanggil batil. Kalau benar as-sidqu, mana? Kita iktibarkan khabar dengan realiti. Itu dia panggil as-sidq. Benar dipanggil, benar, betul, benar. Betul bukan betul? Betul tu as-shawab. Lawannya al-khata'. Kalau bahasa Arab ni dia terlalu kaya bahasa, okey. Ya ada makna-makna ada sedikit beza. Jadi as-sidqu maknanya benar, itu kita buat kira lafaz yang keluar daripada mulut, khabar mereka, khabar seseorang dengan realiti yang berlaku. Kalau muafakah, as-sidqu, benar. Kalau tak muafakah, dia panggil al-kizbu, dusta. Lawan dia dusta dah. Kalau al-haq lawannya
batil. Beza tu. Itu. Mana menzahirkan yang sebenar, yang al-haq dipanggil. Menzahirkan kebenaran. Mana apa yang berlaku ni seperti mana apa yang disebut oleh Tuhan, yang difirman oleh Tuhan, yang disabda oleh Rasul. Kayak gitu. Itu dia panggil apa? Al-haq, kebenaran. Jadi para sahabat Nabi dan keluarga Nabi, mereka ni bersungguh-sungguh menzahirkan kebenaran. Nak menzahirkan kebenaran, mestilah bercakap benar. Bagaimana nak bercakap nak zahir kebenaran kalau tak bercakap benar? Kena bercakap benar. Itu lagu tu. Jadi al-haq tu satu saja. Idza ja'al haq wa dhahaqal batil wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tengok dalam Quran sebut. Wa idza ja'al haq, apabila datang satu kebenaran, wa dhahaqal batil, maka hancur lebur, musnah segala kebatilan. Jadi al-haq tu Tuhan guna dengan mufrad. Satu. Satu saja kebenaran. Ini isyarat kata bahawasanya satu saja jalanan agama Islam ni yang diterima oleh Allah dengan Rasul. Kayak gitu. Rasul pernah garis satu garisan yang lurus. Kemudian beberapa garisan-garisan di kiri kanan yang bekok-bekok. Lalu Rasul kata, ikutlah satu jalan yang lurus ni. Fattabi'u. Kayak gitu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Hanya saja inilah satu jalanku yang lurus. Mustaqiman. Satu jalan lurus. Maka apa tugas kita disuruh oleh Allah, oleh Rasul? Fattabi'u. Wajib kena ikut. Nak ikut bagaimana satu jalan yang lurus kalau kita tak mengaji? Tak tahu. Bagaimana pegangan satu jalan yang lurus tentang ketuhanan? Adakah berpegang dengan Tuhan tidak ada sifat? Atau Tuhan tu mempunyai anggota, tangan, kaki, kepala, muka, perut, duduk di atas langit, bersela di atas kerusi, duduk menyengging atas arasy. Ke lagu mana? Turun naik gitu. Ke macam mana Tuhan ni? Bagaimana yang diiktikad oleh ahli sunnah wal jamaah. Itu makna al-haq tu satu tu, iaitu ma ana alaihi wa ashabi sawadul a'zam al-jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Itu maksud. Wala tattabi'us subula, jangan mengikut 72 buat tu jangan. Segala jalan-jalan. Itu pun kena tahu. Lagu mana jalan-jalan yang sesat ni? Apa pegangan dia? Kayak gitu. Kalau kita tak tahu, kita akan masuk. Macam kita tak tahu ada lubang di jalan, kita masuk tak? Masuk. Lubang masuk. Sebab kita tak tahu. Kita kena tahu juga ada lubang di jalan tu supaya kita boleh elak. Jadi kita kena tahu juga 72 firqah yang dhalah. Firaqil Islam dhalah. Firaqil Islamiyah dhalah. Puak-puak yang dibangsakan pada Islam tapi sesat. Bagaimana pegangannya? Tentang kenabian, tentang kerasulan, tentang ketuhanan, tentang perkara yang ghaib, sam'iyat, khabariyat. Beza dengan ahli sunnah, pasti beza. Gitu dah. Jadi bukan mesti apalah duk cari ke ahli sunnah, ke mu'tazilah, ke mujassimah, musyabbihah. Kita ke Islam. So cukup lah. Islam ni so aja. Jangan. Islam di akhir zaman mesti Islam muqayyad bi ahli sunnati wal jamaah. Tak boleh Islam mutlak. Sebab Nabi sendiri hak sabda, awak nak lawan Nabi. Nabi hak kata la taftariku ummati ala 73 firqah. Selagi akan berpecah umatku 72 firqah. Jangan diikut tu. Nabi hak kata pecah. Kita kata tak apa belaka, yang penting Islam aja. Jangan. Jangan. Memang pentingnya Islam, tapi Islam ahlus sunnah wal jamaah. Bukan mesti mengaku Islam, kita ni nak ke Islam, kita ni Islam, selesai. Beres ni, tak boleh itu. Tak boleh terima lagu tu. Tengok akidah ni khawarij ke? Ni akidah apa ni? Cepat sangat kafir ke? Cepat sangat kata orang tolak agama, tolak Islam. Cepat sangat kata orang tu. Orang ni pendakwah dulu nak meramaikan orang Islam. Kita sekarang ini nak mengkafir-kafirkan orang Islam dah. Okay?
teruk lagu tu. Faham mana apa lagu tu? Tu kena jaga-jaga dah. Kena tahu hak mana usulul aqaid, yang mana furu'ul aqaid, supaya kita tidak silap mengkafirkan orang dengan semata-mata perkara yang bukan usul aqaid, bahkan bukan furu'ul aqaid, termasuk furu'ul syar'iyyah, cabang-cabang syariat. Tu semua tu kita kena tahu. Ada hak i'tiqad alam ni qadim, ada yang i'tiqad nanti bangkit akhirat, bangkit dengan ruh saja. Ni di Kota Damansara ni ada. Ada ni. Di Kota Damansara. Dulu saya duduk di Kota Damansara, saya tahu. Di Kota Damansara ni ada tok seh tarekat. Tahu tak? Anak murid dia habis puluh-puluh ribu duit. Siapa nak muflih baru sedar. Dia mari ngadu kata. Dia kata, Allah Ustaz, menyesalah saya kata. Dia kata antara hak dia cerita, dia kata tok guru dia ni di Kota Damansara ni ramai pengikut, artis-artis pun ada. Nah, dia kata tok guru saya ni tak semaya. Bila saya tanya kenapa imam, panggil imam, kenapa imam tak semaya? Dia kata bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Bermula juga macam kita tak jauh lama dak sini. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah ruhmu. Sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Sedap dah ayat. Sedap deh. Rasa nak tweet dalam Facebook deh. Rasa nak, wah, ayat ni Masya Allah. Kan kita gitu. Ayat bunga-bunga sikit. Cakap lembut sikit. Ana enta jauh halu. Masya Allah. Itu mudah layu kita. Mudah layu. Kena ustaz kasar bangong ni. Kasar ustaz ni. Tak ambuh aku ngaji apa ustaz ni. Padahal hak kasar tu belum tentu salah. Hak lembut tu belum tentu benar. Orang i'tiqad yang bangkit bertemu dengan Tuhan hanyalah roh. Kafir orang tu yang i'tiqad gitu. Jangan main. Kafir. Bisalah satin kafaral falasifatul aidah. Iza ankaruha wahyal musbattah wahyal qata'an musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Jaga-jaga. Dengan sebab tiga perkara ni, ulama ahli sunnah mengkafirkan falasifah. Gapo tiga perkara? Satu, falasifah kata Tuhan tahu dengan secara umum saja, tidak dengan secara detail. Kafir falasifah. Kita tak, Tuhan tahu dengan kulli dan juz'i, umum dan detail. Tuhan tahu rambut kita, tahu berapa helai rambut kita, tahu. Tahu bila? Sedia kala belum ada kita tu Tuhan tahu belaka. Rambut hak akan tumbuh, hak akan gugur, hak akan cabut, hak akan jadi ubat. Tuhan tahu sedia kala. Falasifah tak. Tuhan tahu rambut berapa helai rambut. Pening nak bila banyak dah. Kafir falasifah, kafir. Wa hudusu awalimi, baharu alam. Kata falasifah tidak, alam ni qadim, sedia kala, sama dengan Tuhan. Qadim bil jinsi, qadim bin nau', qadim dengan berapa pun tu kena mengaji lamalah, kena mengaji ilmu kalam dia panggil. Ni bukan ni ilmu tauhid, ilmu kalam ni masuk ghawamid, bahah falsafah. Atas jalan tabi'iyah, atas jalan ta'liliyah tu falasifah lah tu, kafir lah tu. Alam ni semula jadi, tabiatnya begini. Satu daripada kita mengaji anak-anak kita di sekolah sains tu, di sekolah, bukan sekolah sains lah, sekolah sains. Sekolah rendah ada mata pelajaran sains. Ingat tak? Air hujan ni mari mana? Matahari sedup, air daripada bumi naik di atas jadi awan. Lama-lama berat-berat jadi wak, jadi awan, berat, beru turun jadi air hujan. Lekat di bumi pula. Lepas tu matahari pun sedup pula. Naik turun gitu macam kita semula. Miskinnya Tuhan. Macam kerajaan Malaysia, Singapura begitu. Mai kita semula. Tu falasifah tu. Tu mazhab tabi'iyah tu. Kafir tu yang tikok gitu. Jangan main. Sebab tu jangan tinggal ilmu tauhid. Bukan kalau gitu ustaz tak usah ngaji sains. Belajarlah tak apa, tapi akidah kena kukuh, fardu ain kena lepas. Saya mengaji fizik, kimia, biologi. Muka kelas sains, tuling pula tu. Ngaji, tapi hak kita kena kemas lah. Manakala kita ngaji, pasal apa pelik ni? Tak sama macam dalam akidah hak kita mengaji ni. Cara tu. Ada tu daripada mana tu? Ini falasifah. Dua. Yang terakhir, wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dihasyar, dibangkit kita akhirat esok bi ajsadin dengan jasad. Wa kanat, padahal kita sebelumnya maitah, mayit.
bangkai, dihidupkan balik kita dengan jasad kita balik. Falasifah kata, dak, jasad hacul lebur dah, makanan ulat dalam kubur. Yang bangkit bertemu dengan Tuhan hanya roh saja. Nah, kafir tak? Saya kata Allah, kalau awak mengaji tauhid sifat 20 basic ni, tak kena tipu puluh-puluh ribu ni. Tu pakai sudah dia kata lagu tu awak tu boleh ludah selalu atas muka dia. Ludah lalu. Tweet kata. Syekh apa ni? Tarekat apa? Bukan syekh ni. Sih dia panggil. Fardu ain tak lepas. Betul tak? Fardu ain tak lepas. Tapi oleh kerana ditipu, orang jahil tak mengaji. Kan kita pun memang suka gitu. Kita tak suka ni mengaji kitab gini lambat, slow, baru dekat ni pukul 12 lebih dah. Betul tak? Kita suka tak ada jalan cepat ke Ustaz? Kita letih lah mengaji ni. Saya nak jalan pintas. Kan kita memang perangai kita tu suka cepat-cepat. Semua nak segera. Mi segera, nasi goreng segera, roti segera, ilmu pun nak segera. Tak nak slow, lambat gini. Akibatnya kita kena tipu. Itu. Ngaji kitab ni lambat ada. Cari tok syekh tarekat. Yang mana tok syekh tu yang menyamar dengan janggut, dengan jubah, dengan serbai je. Ataupun tak menyamar dengan jubah, dengan janggut, dengan serbai, dia menyamar dengan konon-kononnya dia wali mastur, pakai seluar pendek, baju singlet, subai, kata tekok. Lepas tu cakap martabak 7, martabak 20, martabak macam-macam. Duduk kedai kopi, boleh puasa, tak puasa, tak okok, minum kopi. Tapi kita pun kata, ini wali ni. Pasal pelik, hebat kecek tentang Tuhan. Dia makrifat dia tinggi ni. Kan ramai lagu tu pun. Ramai lagu tu. Kata tak ada habis puluh-puluh ribu kalau mengaji tauhid ni. Tahu selalu. Bangkit bertemu dengan Tuhan hanya roh. Kafir ni siapa yang ikut gitu. Boleh napas itu selalu. Dan meninggikan ugamanya, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa i'la'i dini. Tak ada benda lain dah. Keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, benda hak mereka bersungguh-sungguh sekali ialah i'la'i dinillah, li'i'la'i kalimatillah, li'i'la'i dinillah. Nak meninggikan agama Allah. Kalau hijau bab agama Allah, tak saya sahabat dulu bersungguh-sungguh. Tu bersungguh-sungguh. Tinggal Allah Rasul rumah. Macam Abu Bakar Siddiq nak jumpa harta dia habis ya, infak fisabilillah semua. Tanya ada apa? Allah Rasul. Tu sahabat-sahabat tu memang lagu tu lah. Macam kita ni dak lah. Payah sikit lah. Adalah sikit-sikit gitu, seria dua ya jatuh ke tabung masjid. Hak tu pun hak golo nak hak soyok, hak seltik berapa kali seltik. Hak tu baru jatuh. Tu pun muka pun boleh tahan nak marah juga. Mana pengurusi surau umum nak kutipan nak buka puasa. Tengok gini kau pengurusi. Nanti pengurusi tak ada benda lain, minta derma, tak sedekah. Nak marah kayak gitu. Berat tu. Tu berat kita sebab tu keluarga Nabi ni bukan kita. Ini keluarga Nabi fi maqamil madahi. Hak doa tadi, ya kita. Sebab kita banyak dah dosa. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, tu sebenarnya tafsir ataupun terjemah bagi wa ba'du. Asa wa ba'du ni amma ba'du. Asa amma ba'du mahma yakun syai'un min ba'd. Mahma yakun syai'un ba'du. Gitu. Mahma yakun min syai'in ba'du. Gitu. Silap. Mahma yakun min syai'in ba'du. Itu asal dia. Panjang sebenarnya. Mahma yakun min syai'in ba'du. Kemudian buai mahma yakun min syai'in tu buai ganti dengan amma ba'du. Amma ba'du ni biasanya Nabi kita Muhammad SAW sebut dalam khutbah. Dia panggil faslul khitab. Mana perceraian faslun mana perceraian 7 cakap. Mana alih nada nak kecek. Gitu. Tadi dia panggil khutbah kita. Intiqalul kalam min uslubin ila uslubin akhar. Dia panggil itu. Berpindah cakapan daripada satu gaya, satu uslub kepada gaya yang lain pula. Hak tadi khutbah dia panggil. Hak tadi
khutbah kita. Sekarang ni nak masuk kepada muqaddimah. Muqaddimah pula lain tu, khutbah lain, muqaddimah lain. Gaduh nak balik ke buat kita ni? Ada masa tengah hari dah. Tak ada deh. Khutbah lain, muqaddimah lain. Muqaddimah tu pula ada dua. Ada muqaddimah kitab, ada muqaddimah ilmu. Gitu dah. Tapi sebenarnya kitab ni dia tak panggil kitab pada dia panggil apa? Pada hakikatnya panggil risalah. Risalah. Sebenarnya kitab dah. Cuma kita kata risalah sebab tawaduk. Sebab kalau kita kitab secara istilah, kitab secara istilah ni ada di dalam dia tu terkandungnya beberapa bab. Di dalam bab ada beberapa fasal. Di dalam fasal ada beberapa furu'. Di dalam furu' ada beberapa masalah. Itu sebenarnya kalau kitab, sesungguh-sungguh kitab, sebab tu besar, berjilid-jilid. Sebab kitab ni ada dalamnya bab. Bab. Dalam kitab ada dia bab. Dalam bab ada fasal, perceraian. Ni bahas kan ni nak bahas benda lain pula dalam bab fasal. Dalam fasal ada furu'. Mana? Cabang. Lihat ni. Dalam furu' ada masalah. Masalatun. Ini masalah ni tak habis-habis. Sampai kiamat bawah ni tak habis masalah. Ada semua masalah. Itu masalah. Nah, itu sebenar. Baik. Jadi nak pindah cakap ni, yuk mari amma ba'du. Itu nak pindah cakap tadi khutbah. Ni nak masuk muqaddimah pula. Maka awak mari satu patah perkataan yang menjadi perceraian di antara uslub cakapan yang sebelum dengan uslub cakapan yang lagi akan datang. Ini sunnah Nabi SAW. Amma ba'du. Orang yang mula-mula menuturkan amma ba'du ni katanya ialah Nabiullah Daud alaihi salam. Dalam Quran kata faslul khitab. Kemudian amma ba'du ni pula buang amma ganti waw. Dia bagi waw ganti bagi amma. Jadi asalnya amma ba'du, buang amma ganti waw. Wa ba'du. Wa ba'd. Amma ba'd. Wa ba'd. Jadi waw itu bukan waw dan tu, bukan waw haraf ataf dia panggil. Waw tu ganti amma. Sebab tu dia terjemah adapun kemudian daripada itu. Kemudian pada mana? Itu tu dia panggil isi isyarat dah tu kena ada tuju mana tu, itu tu kena ke siapa? Kena kepada khutbah tadi. Kemudian daripada basmalah, hamdalah, selawat salam atas Rasulullah tadi, maka tu jawab bagi adapun. Maka menuntuti, mana maka ada orang minta, mana gitu dah. Maka menuntuti, sa'alani, telah menuntuti akan daku, gitu. Ada orang minta akan daku. Siapa minta? Ni pakai bagi menuntuti. Oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku. Sebenarnya anak-anak murid dia lah. Dia tutup guru ni, dia tiru gaya Nabi. Nabi ni tak panggil Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tu. Ini murid-murid saya lah ni. Tak kira. Ini sahabat. Suhbah. Istilahnya kawan, teman, saing. Siapa keluar tu guru itu, kita bawa kereta tu guru kita. Nanti orang tanya, siapa ya? Bapa panggil siapa? Panggil saya saing. Padahal kita murid dia. Itu ni. Tapi tak kata, ini murid-murid saya lah ni. Biasa kalau lagu tu, cikgu sekolah rendah dengan cikgu sekolah tadika. Ini murid-murid saya lah ni. Tapi tak apa, jangan direndah-rendahkan. Tanpa tadika, tanpa sekolah rendah, tak ada kita yang masuk universiti boleh baca kitab apa semua tak ada. Pasal jasa dia lah abatana, alif bata, ABC 1 2 3. Ada. Pada dah kata ni anak murid-murid saya dah ni. Tu biasa sekolah rendah, sekolah tadika. Kalau pondok kau apa, madrasah jarang gitu. Jarang tok guru tu. Ini anak-anak murid saya lah ni. Tak ada gitu. Saing. Kawan-kawan.
teman-teman, sahabat-sahabat. Pasal Rasulullah gitu. Rasulullah kata ni sahabat, ni anak-anak murid saya ni, Abu Bakar anak murid saya. Umar tak ada. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku ni, mana? Oleh setengah-setengah daripada murid-muridku. Anak murid dia minta. Setengah murid, bukan semua murid. Pasal murid ni ada hak malah, ada hak benok, ada hak bengong, ada hak rajin, ada hak cerdik. Macam gitu. Jadi hak minta ni hak rajin-rajin lah ni. Hak malah-malah je cara bergapo je. Tu. Anak murid hak rajin-rajin. Hak ke depan, hak rapat dengan tok guru, hak tu. Jadi, hak kita ni tak boleh hadir ni, kena minta dengan tok guru ni tulis kita tauhid ni. Nah, minta dengan tok guru. Minta gapo? Akan bahawa aku tulis bagi setengah kawan-kawanku tadi tu, akan satu risalah, satu surat kiriman. Mana kalau kita mana beberapa lembaran kertas yang sedikit, itu mana risalah. Tapi bukan surat macam TMB ke datin. Bukan itulah. Surat ni mengandungi manfaat yang sangat besar. Beberapa surat kiriman ni nak cerita berapa dalam kandungan surat tu, dalam kandungan risalah tu, pada menyata, pada nak menerangkan, pada nak menceritakan agama. Nak cerita pasal agama ni berapa dia agama? Ad-din, al-millah, asy-syariah. Berapa dia agama? Ikutlah nak panggil agama ke berapa dia ni? Agama tu gapo? Kata agama ialah cara hidup. Agama ialah gapo lagi? Agama tu gapo? Nanti akan dinyatakan. Agama tu ialah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafi. Tu bit talabi awil ibahati awil wada'i lahuma ila akhir. Nanti akan dibahas dalam ni. Muka surat sekian. Tu muka surat 4 kalau kita jawi. Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Agama dah. Agama. Tu lagi akan. Jadi pertamanya dalam isi surat dia ni, hak diminta oleh sahabat-sahabat dia, anak-anak murid dia tu, setengah-setengah anak murid tu, minta supaya dia terang agama ni apa? Satu. Dan memperkenal akan dia akan agama. We kenal. Bila sebut agama, rupal lah dia. Ni sebut agama tak payah lagi. Agama. Dia kata bebaslah nak ambil mana-mana pun kata ni. Agama ni peribadi masing-masing lah. Ni tak payah lagi agama tu gapo. Tengok. Kemudian menyata pula akan segala rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam tu rukun bagi agama dan rukun-rukun iman. Iman tu pula rukun bagi agama. Dan ihsan tu juga rukun bagi agama. Jadi agama ni dia akan perkenalkan pada kita apa itu agama. Kemudian daripada agama yang satu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita umat ni, yang namanya ialah Islam, ada padanya beberapa rukun. Mana? Rukun agama yang pertama dinamakan Islam. Islam bagi rukun agama. Ya, Islam rukun agama, Islam nama bagi agama. Itu lain-lain. Lain-lain. Kemudian rukun agama yang kedua, iman. Apa itu iman? Kemudian rukun agama yang ketiga, ihsan. Apa itu ihsan? Ada 3 ni dikatakan ada agama. Itu dah. Ada agama. Ada alamat bagi seorang itu beragama. Itu dia panggil alamat agama 4. Iktikad yang sah, menunaikan janji, buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah, dan benar qasad. 4. 4 ni lah orang panggil tadi iman, Islam dan ihsan. Itu. Esok ada kuliah juga. Baik, kita berhenti situ dulu dah. Kemudian menyuruh akan daku pula. Tadi suruh dah, suruh pula. Tu berahi suruh berarti ni.
Itu. Jadi sebenarnya menyuruh ni dia panggil li syarafil apa dia panggil murid tu guru tu memuliakan murid dia sebenarnya. Min babit tawadhu seorang guru. Sebenarnya tak boleh dikatakan menyuruh. Pasal murid ni dia martabat rendah pada guru. Dia panggil apa? Minta dengan makna doa tu. Doa. Doa tapi bukan dengan makna doa ibadat ni dah. Ni. Ya sebab apabila talabus syai' minal adna ilal a'la itu dia panggil ad-du'a. Minta dengan makna doa. Minta dengan makna doa. Mintanya ada banyak. Minta dengan makna doa, minta dengan makna suruh, minta dengan makna tolong menolong. Kalau sama perekat, mana? Saing satu level. Sama-sama Tan Sri, sama-sama Datuk Seri. Sama-sama umur, sama-sama usia. Itu dia panggil apa? Minta sama-sama perekat tu apa dia panggil? Iltimas, tolong menolong. Iltimas. Kalau minta daripada atas ke bawah, ibu suruh anak. Suruh pergi beli bawang, suruh pergi potong sayur ke kerak daging ke. Itu bukan makna doa tu. Bukan mak tu, tolonglah Kak Long, tolonglah potong bawang ni. Oh, berat mak lagu tu dah ayuh boy. Itu dipanggil perintah seorang mak kepada anak, bapa kepada anak, tinggi ke bawah. Dari atas ke bawah. Itu dipanggil amar, perintah, suruh. Pergi basuh kereta nak Along? Kayak gitu. Bukan, Along tolonglah basuh kereta. Abah tolonglah. Malah. Allah jangan buat lagi ni kau. Oh dayuh. Tu tak layak dibapuk lagu tu. Ni jatah belikan anak lagu tu. Tu dia amar, perintah. Kalau daripada bawah ke atas, anak kepada pak. Bah, tak ada duit bah, nak duit. Kayak gitu. Mak nak 10 ya. Tak ada duit ni, nak pergi bazar Ramadan, tolonglah. Tu dia panggil doa. Macam kita dengan Tuhan. Ya Allah, Allahumma Rabbana. Kayak gitu. Cuma kita dengan Tuhan, bukan Tuhan tak tahu. Kita hanya minta tu di atas wajah, menyatakan kita hamba. Nampak tu? Kalau kita minta dengan mak pak kita, itu maknanya mak pak kita tak tahu sungguh. Tak minta je tak tahu ada duit. Lepas tu nak minta. Mak nak duit pula ya, tak ada duit ni. Kayak gitu. Tak ada duit dah. Mak kita tak tahu. Tuhan Maha mengetahui pas minta apa? Minta tu supaya nyata diri tu hamba. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah kalau kita tinggal minta. Wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Anak ada ketika mana kita minta itulah dia marah. Sekali minta awal lagi, 2 kali minta, lain macam dah. 3 kali minta, menat. Itu manusia dah tu ni. Kalau Tuhan kita tinggal minta, dia marah. Pasal kita tu seumpama sombong. Itu habis. Jadi kemudian menyuruh makna meminta. Akan daku pula menghurai. Bukan suruh. Biadab benar anak murid Tok Syekh ni. Suruh Tok Guru. Kayak gitu. Sebab zaman dia ni zaman masih orang memuliakan Tok Guru. Tak pernah sabar. Melainkan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang boleh jadi. Suruh Tok Guru. Zaman lah ni. Ustaz kena gini-gini. Ustaz jangan buat gini ni. Ustaz kena kayak gitu. Ustaz kena mari tepat masa ni. Ni. Jangan ngajar gini Ustaz. Dia pula suruh. Berat gitu. Senang-senang mengajar sendiri ya. Tak sungguh. Saya dulu ada di kuliah Muslimat di Rawang dulu. Kita ni juga. Nak masuk sifat wujud lolo dah. Tapi duk sabar lama dah. Sebab semua Ustaz, kalau boleh Ustaz ngajar gini dah. Kalau boleh Ustaz teras sikit. Kalau boleh Ustaz jangan guna Kelantan sangat. Ada KL sikit dia ni. Kalau boleh Ustaz gini. Banyak kali sangat dah nak sampai sifat wujud. Ni baru sini dah sini. Kira lama dah mengajar tu. Oleh hari tu dia kata Ustaz kalau boleh jangan kecek bab ni. Ni tak boleh tak boleh tak boleh jangan kecek bab kau ni Ustaz. Tak boleh kecek bab kau ni suruh lain ngajar. Wallahu a'lam. Tak ada dah putus. Ni teruk sangat dah.
Teruk sangat. Ya, je sabar kita pun ada tahap juga ada sini. Ada tahap juga. Nah, kita berhenti situ dulu. Kemudian menyuruh akan daku pula menghuraikan segala hukum syarak dan hukum adat dan hukum akal. Ini penting ni. Hukum akal, hukum adat, ini dua perkara yang paling penting dalam ilmu akidah. Dia akan menyata insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada soalan kalau ada. Mana tak boleh puasa langsung. Boleh bayar selalu dah. Sebab dia tak ada orang panggil memang tak diharap dah untuk sembuh. Boleh. Tak ada masalah. Sebab dia tidak boleh diharap untuk sembuh dah. Betul tak? Melainkan dia boleh diharap untuk sembuh. Mungkin dia boleh qada ke, ini tak boleh harap dah. Macam mana? Nah. Kalau penyakit tu diharapkan sembuh, kena tunggu. Tapi yang ni tak ada harapan dah. Memang doktor kata tak sembuh dah ni. Mati lagi ni. Tu makna tak ada sembuh tu. Tak ada harapan sembuh. Mati dengan lagu ni. Boleh lalu. Dia kan orang tu dia mengharap. Ikhtiar. Sebab tu kadang-kadang pun mati. Tak ada harapan. Kan anak dia keluar fidyah untuk orang tua dia. Meninggal. Pasal, yalah. Mungkin sembuh ke ni. Mungkin umur panjang lagi ke. Boleh dia qada ke lagu mana. Ni memang doktor kata tak boleh. Macam mana? Ikhtiar pun tak ada apa dah. Ni memang tak ada ni. Teruk sangat ni. Boleh tak ada apa. Nak keluar lalu pun tak ada masalah. Macam mana? Betul. Ada lagi? InsyaAllah. Minggu depan kita apa? Pelita. Pelita penuntut idaman penuntut lah. Tukar apa kita. Tak ada deh. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.